Okey, cikgu harap semua orang bersedia dengan aplikasi-aplikasi yang cikgu dah beritahu sebelum ini melalui cikgu kamu. Yang pertama adalah web server. Cikgu gunakan XAMPP. Jika ada di kalangan kamu menggunakan yang lain, cikgu harap kamu cekap menggunakannya ya. Jika tidak, selepas ini kamu tukarlah kepada XAMPP ini ya. Baik, apabila kita gunakan XAMPP, kamu boleh layarkan pelayar web. Okey, yang senangnya ialah kamu klik sahaja pada button admin. Pada XAMPP control, kamu kena start dahulu ya, start. Bila kamu start, nanti dia akan ada warna hijau di sini. Okey, baik. Jadi kalau kita nak buka kita punya web browser ni, kalau kamu gunakan Chrome ataupun gunakan Mozilla ataupun IE, kamu klik pada sahaja pada admin, dia akan launchkan ini ya. Baik. Okey. Contoh ini ya. Okey. Dia akan buka localhost dashboard ya. Okey, dia akan berada dekat sini pada permulaan dia punya paparannya adalah pada localhost dashboard ya. Sebenarnya localhost tapi dia jump kepada dashboard. Okey, baik. Sebelum itu, cikgu akan perkenalkan kepada kamu tentang web server localhost yang kita pakai ini ya. Baik, pada bila-bila masa kita perlu menggunakan ataupun memulakan start ini dahulu, baru kita boleh melayari ataupun menggunakan pelayar web. Jika tidak, kalau ini tidak dilancarkan, okey, kita tidak dapat buka dia ya. Nanti dia akan keluar page not found dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Sebab kita sekarang ni tidak menggunakan fungsi internet ya. Kita gunakan localhost ataupun intranet ataupun kita pakai localhost lah ya, satu komputer sahaja. Jika kamu di makmal komputer, itu kita kata secara intranet ya. Jadi kamu kena start dahulu. Sudah start ni baru kamu boleh melayari menggunakan pelayar web ni untuk memaparkan paparan yang datang daripada hypertext ya. Okey, di manakah hypertext kita berada? Okey, di sini ada beberapa button di sebelah tepi ini. Kamu klik pada button explorer ini untuk buka kita punya file hypertext. Okey, kita akan dapat file manager seperti ini ya. Okey, bila kamu klik pada explorer, kamu dapat file manager. Tapi kepada pelajar yang sudah biasa, kamu tak perlu klik di sini. Kamu boleh sahaja buka My Computer ataupun apa-apa pengurusan fail yang ada dalam komputer kamu ya. Okey. Kemudian kamu kena pergi dekat C dan pilih XAMPP. Tetapi jika kamu gunakan button explorer ini, dia terus buka kepada C dan XAMPP. Okey. Ini kita panggil root ya, root di mana kita akan menyimpan file-file coding kita ataupun kita namakan sebagai hypertext ya. Hypertext ni terdiri daripada HTML, PHP, CSS, JavaScript ya. Jadi itu semua adalah hypertext. Okey, di manakah lokasi hypertext itu nanti akan berada? Adalah pada hypertext document. Okey, direngkaskan sebagai htdocs. Itu sebenarnya merujuk kepada hypertext document ya. Okey, kamu klik di situ. Untuk hari ini ataupun untuk projek kamu ini, kamu boleh namakan folder kamu dengan nama-nama yang khusus. Contohnya kamu hendak membina satu aplikasi yang nama aplikasi kamu tu mungkin ABC. Jadi kamu namakan folder kamu sebagai ABC. Contoh di sini ada beberapa, ada ADP ini yang cikgu dah buat ya, aplikasi sukan, S-Empire.net dan sebagainya ini, termasuklah dashboard. Dashboard ialah paparan kepada yang kita nampak ini ya. Yang ini pada semua komputer ataupun semua XAMPP ada ya. Jadi untuk hari ini, supaya kamu dapat membinakan projek kamu, jadi kamu pilih satu folder baru, okey, new folder, dan kamu namakan. Baik. Oleh kerana di hujung bengkel ataupun pembinaan aplikasi, biasanya pelajar akan submit projek ini kepada guru ya. Jadi kamu pastikan nama aplikasi kamu tidak ada sama nama dengan kawan-kawan. Kalau tidak nanti dia akan redundant dan akan ada yang overwrite, nanti file kamu hilang ya apabila di backup oleh guru kamu dan sebagainya. Jadi kita namakanlah nama yang unik, maksudnya yang tidak ada orang gunakan.
Okey, contoh cikgu namakan aplikasi cikgu di sini ialah aplikasi nama cikgu lah ya, aplikasi Azmi. Okey, cikgu namakan dia sebagai aplikasi Azmi. Jadi bertambah satu folder baru di sini. Dan jika kita menggunakan pelayar web, selepas localhost tu kita tulis nama folder kita tadi, iaitu aplikasi Azmi. Dan di dalamnya itu cikgu salah eja ke ni ya, aplikasi okey. Sekarang ni dia sudah masuk dalam aplikasi Azmi, tetapi dia kata di dalam tu tidak ada sebarang file ya. Kalau kita lihat sekarang memang belum ada file. Okey, sekarang ni semua pelajar kita akan bina kita punya file dengan menggunakan editor text. Kita boleh gunakan editor berjenis GUI macam Dreamweaver dan sebagainya, ataupun kita gunakan editor berjenis text ya. Okey. Untuk permulaan, sebab kita hendak belajar coding, kita jangan gunakan yang GUI. Cikgu galakkan kamu guna yang berjenis teks. Contohnya, yang senang nak guna adalah Sublime Text. Tapi kalau kamu nak guna Notepad Plus pun boleh. Tetapi kalau senang nak follow cikgu punya kelas, gunakan Sublime Text ya. Kamu boleh download daripada internet, namanya Sublime Text. Tapi cikgu dah bagi tahu sebelum ini. Jadi cikgu harap hari ini kesemua pelajar menggunakan aplikasi yang sama cikgu gunakan ya. Baik. Apabila kita menggunakan Sublime Text, oleh kerana Sublime Text ni adalah berasingan daripada kita punya XAMPP, jadi kita boleh setting dia ya. Kamu setting dia supaya nanti dia akan buka pada kamu punya folder itu ya. Okey. Yang pertama, yang paling senang kita gunakan seperti biasalah. Kamu save as, kamu pilih dia pada C, XAMPP, htdoc. Aplikasi yang cikgu pilih ataupun cikgu bina tadi adalah aplikasi Azmi ya. Okey, so kita setiap kali kita nak simpan hypertext kita nanti, kita simpan di sini ya. Okey, ini contoh saja. Ini cikgu akan jadikan dia txt ya. Okey. Baik. Apabila kita hendak menggunakan Sublime Text, okey, untuk hari ini cikgu hanya concentrate untuk bina antara muka ya. Tapi kamu jangan risau, nanti cikgu akan bagikan beberapa file untuk membantu kamu ulang kaji. Okey, untuk hari ini cikgu tunjukkan kepada kamu basic bagaimana Sublime. Okey, cikgu sambung yang tadi. Kalau kamu lihat di sebelah kanan bawah ini, kita boleh tukar daripada plain text ni kepada sama ada PHP ataupun HTML ataupun CSS ataupun JavaScript. Okey, tapi JavaScript kita tak akan guna sebab kita akan tulis dia menggunakan sama ada HTML ataupun PHP. Tapi HTML pun cikgu tak nak guna, jadi cikgu hanya akan guna PHP dan CSS, dua sahaja ya. So kamu kena selalu bertukar sama ada PHP, dia akan tukar di sini PHP ataupun CSS. CSS pun kita tak guna banyak kali, sekali je kita guna ya. Kebanyakannya kita akan berada pada PHP. Jadi semua pelajar, kamu pastikan setiap kali kamu buka Sublime Text ni, okey, kita punya coding yang akan kita gunakan adalah PHP. Jadi di bawah ni pelajar terus set dia sebagai PHP. Okey, cikgu nak mulakan satu page yang mudah je. Okey. Setiap kali kita, okey, untuk pengetahuan kamu semua, semasa aplikasi web ataupun aplikasi berasaskan web ini diperkenalkan, koding-koding yang difahami oleh pelayar web ataupun browser ini adalah koding HTML ya. Jadi walaupun kita tulis dia dalam PHP, kita punya XAMPP ini dia akan tolong convert semua coding PHP itu menjadi HTML. Itu sebab cikgu kata kita tulis keseluruhannya dalam PHP pun tak ada masalah. Sebab kita dapat bantuan XAMPP untuk menukar coding PHP itu kepada coding HTML. Kalau kita tulis HTML, XAMPP dah tak banyak kerja sebab kita tulis bahasa yang akan dia convert kepada browser ya.
Okey, baik. Tetapi kita hari ini akan gunakan kaedah menulis secara PHP. Walaupun coding yang cikgu tulis nanti adalah HTML, kita tetap save dia sebagai PHP. Okey, baik. Cikgu mulakan kod yang pertama ya. Kamu tulis HTML dalam huruf kecil ya. Okey. Setiap kali kita memulakan kita punya skrip kita adalah berjenis hypertext markup language walaupun dia nanti kita save sebagai PHP. Tetapi ada kalanya kita terus buat dia sebagai PHP tanpa ada menulis secara HTML. Kalau begitu kita tulis PHP. Kemudian kamu tekan tab. Kalau kamu menulis untuk HTML, kamu tulis HTML, kemudian kamu tekan tab. Tab yang berada pada keyboard kamu di sebelah kiri atas ya. Kamu ada nampak ada TAB ya. Okey. Okey, baik. Selain daripada memulakan dengan HTML tadi, kita boleh juga mulakan dengan PHP diikuti dengan tab. Kamu tekan tab ya. Okey, pastikan bawah ni tukar dahulu menjadi PHP. Sesiapa yang menulis, kamu tulis contohnya HTML, kamu tekan tab, kemudian dia tak nampak apa-apa fungsi ya, tak ada apa-apa perubahan sebab di bawah ni kamu belum ubah dia menjadi PHP. Okey, padam dan tulis mula HTML, kemudian tekan tab. Okey, so kita boleh jadikan dia sama ada PHP ataupun HTML. Dan setiap kali kita simpan dia, kita kena simpan di dalam lokasi kita tadi tu. Contoh, file, save as. Simpanan kali pertama untuk menamakan dia, kamu pilih save as ya. Kita akan simpan dalam aplikasi ataupun folder kita tadi, iaitu cikgu punya nama folder tadi, aplikasi Azmi. Okey. Kita namakan dia sebagai index ya. Okey, ejaannya INDEX. Kamu jangan eja INDEKS ya, tak boleh. Okey, sambungan dia adalah PHP ya. Okey, jadi nama dia sekarang menjadi index.php. Okey, begitu juga yang ini. Katakan kita nak save file, save as. Kalau tadi kita dah ada index.php, yang ini kita namakan dengan nama lain ya. Contoh, laman nombor 1.php ya. Okey, sekarang kita ada dua coding asas. Kita ada index dan kita ada laman 1. Jadi, kalau dekat browser ni tadi kita ada keluar perkataan index of aplikasi Azmi ya. Bila sudah ada file, dia akan jadi kosong ya. Nampak tu? Tidak ada apa-apa. Ini menunjukkan bahawa dalam folder itu sudah ada file. Sebab kalau kita lihat dalam folder kita sekarang sudah ada 2 file lah sebenarnya. File yang itu dan yang itu ya. Yang ini cikgu keluarkan lah. Okey, cikgu letak sini. Okey, kita ada 2 file iaitu index dan laman 1.php. Kalau kamu tak nampak dia punya extension sambungan ini, kamu boleh paparkan dia, pergi pada properties ini. Mana ya? Okey, view. Pilih view, kamu klik pada file name extension. Jadi keluar tanda PHP tu. Kalau tidak kamu tak tahu file tu berjenis apa ya. Okey, kamu klik di sini, kamu klik dahulu pada view, pada kamu punya file manager, pilih view dan pilih file name extension. Jadi kamu tahu itu adalah PHP, HTML ataupun CSS ya nanti. Okey, so kita kembali pada kita punya coding ini. Okey. Baik, cikgu nak gunakan yang ini dahulu ya. Title ini dia akan keluar dekat bahagian atas ini. Sekarang dia keluar localhost aplikasi Azmi ya. Katakan kamu nak buat aplikasi pengurusan ya. Pengurusan sukan ke, bola tampar ke, sepak takraw ke kan. Okey, pengurusan sukan. Okey, cikgu save. Okey, cara paling laju untuk save ialah kamu tekan Ctrl S ya. Kat sini ada Ctrl S. Maksudnya kamu boleh pilih save ataupun dekat keyboard kamu tekan Ctrl S. Jadi bila kamu refresh di sini, di atas ni dia sudah berubah menjadi aplikasi pengurusan sukan. Itu datang daripada title ya.
Yang kedua, kita perlu ada dalam ruangan head ini. Okey, sekali lagi. Dalam HTML, kalau kamu dulu dah belajar masa tingkatan 2 tak silap cikgu, dalam HTML kita ada dua segmen ya, head dan body. Di dalam head ni ada title, satu lagi ada pautan ke CSS. Okey, macam mana nak buat pautan ke CSS? Kamu tulis link, L-I-N-K, kemudian kamu tekan tab. Kamu masukkan nama style tu di hujung sini. Tapi oleh kerana kita belum buat file CSS, kamu biarkan kosong dahulu macam ni ya. Okey, sekali lagi macam mana nak buat link kepada CSS ini. Kamu tulis perkataan link ya. Link, kemudian kamu tekan tab. Okey. Baik, oleh kerana kita belum buat file CSS, kamu biarkan dia kosong. Di dalam body ni, satu lagi kita ada meta ya. Tapi untuk hari ni cikgu tak ajarlah kamu macam mana nak buat meta. Cikgu cuma ajar, cikgu cuma bagi tahu kat kamu ada dua keperluan sahaja sekarang ni, iaitu title dan juga pautan kepada CSS. Kemudian kita lihat body pula ya. Di dalam body ni dia akan keluar di bahagian yang putih ini ya. Okey, kita tulis satu teks kat sini. Selamat pagi ya. Okey, save. Dia akan keluar di sini selamat pagi. Macam tu, kecil je ya. Okey. Tetapi di dalam body ni kita akan menggunakan elemen HTML. Okey. Kalau kita tulis sahaja pun boleh ataupun kita gunakan beberapa elemen yang mudah ya. Okey, cikgu akan perkenalkan yang pertama kepada kamu adalah perenggan. Perenggan adalah P ataupun paragraf. Okey, kamu tulis yang tadi tu, selamat pagi. Okey, dan kamu boleh buat perenggan baru. Kamu klik P, kemudian kamu tekan tab. Selalunya untuk menggunakan Sublime ini, selepas kamu tekan dia punya keyword, kamu tekan tab. Dia akan keluar ya. Okey, contoh perenggan yang kedua ni, cikgu nak tulis dia dengan lebih besar ya. Okey. Tulisan ataupun tajuk yang besar ni kita namakan sebagai heading ya. So kita ada heading 1 sampai 5 ya. Heading 1, okey, kamu tekan H1, kamu tulis H1, kamu tekan tab. Okey. Kamu tulis sekali lagi selamat pagi. Okey, bila kamu save, ini yang tanpa heading, ini yang ada heading. Jadi bila dipaparkan dia jadi macam tu ya. Yang ada heading dia besar ataupun bersaiz H1. Okey, kamu boleh cuba yang lain-lain. Contoh H2 ya. Okey, save. Okey. Maknanya satu yang paling besar, 2, 3, 4, 5 lebih kecil ya. Okey, baik. Yang kedua, yang paling mudah kita boleh gunakan ialah memasukkan image ya. Okey, contoh cikgu nak duduk di atas kali ni. Cikgu nak masukkan image IMG. IMG tu untuk short form ataupun dia punya keyword untuk coding insert image ya. Lepas tu kamu tekan tab. Okey. Apabila kita hendak menggunakan image, okey, paling senang kita gunakan adalah Paint. Okey. Jika kat komputer kamu ada Photoshop, kamu bolehlah gunakan Photoshop ya. Okey, ini satu contoh. Cikgu gunakan Paint. Okey, cikgu nak warna merah ya. Okey, kemudian kita namakanlah aplikasi kita tu apa ya. Contoh, kita namakan dia aplikasi pengurusan sukan 2022. Tak cukup panjang ya, tarik sikit. Okey. Okey. Mungkin kamu nak masukkan nama kamu kat situ pun boleh. Contohlah, nama kamu Alia ya. Aplikasi Nur Alia. Nur ya. Okey. Baik, di mana kita nak simpan dia? Sama juga di tempat tadi. Di dalam htdoc aplikasi Azmi. Baik. Kita boleh namakan dia sebagai header ya. Okey, cikgu tak ada buat folder lagi. Cikgu letak saja dia dekat luar tu, PNG ya. Okey, so cikgu dah ada satu. Namanya tadi header.png. Okey, save.
Okey. Begitu juga kalau kamu nak buat footer ataupun sidebar. Ini kalau kita nak menggunakan image ya. Okey. Baik. Boleh juga kalau kamu nak buat pada bahagian bawah dan sebagainya ya. Okey, yang seterusnya ada beberapa elemen lagi nanti cikgu akan tunjukkan kemudian ya. Jadi sekarang kamu tahu di dalam menulis coding ini XAMPP tu main peranan sebagai penterjemah. Jadi kita coding apa-apa pun dia akan menjadi HTML. Kalau kamu nak semak dia punya source code, pergi pada view page source ni dan kamu dapati sebenarnya, cikgu besarkan sikit ya, yang kita tulis sebenarnya adalah PHP. Nampak ni? HTML ya. Jadi yang keluar pun sama. Kamu lihat apa ada kat sini? Ada juga pada source code ini. Tetapi nanti bila kita save sebagai PHP, ada coding-coding PHP, dia tetap tukar juga sebagai HTML. Cikgu biasanya akan buat folder. Jadi bagaimana kita nak buat folder? Okey, di dalam aplikasi Azmi ini kita sebenarnya akan buat beberapa folder. Semua fail yang berada di luar folder ini dia berada pada root, iaitu aplikasi Azmi. Jadi selepas ini bila cikgu kata okey yang ini simpan dalam root, maknanya simpan dalam aplikasi Azmi. Kita akan ada subfolder. Okey, subfolder, cara nak buat subfolder ialah kita buat satu folder baru, new folder. Bila kamu klik pada new folder, kita boleh menamakan beberapa folder yang baru. Folder yang terbesar nanti namanya adalah admin. Jadi kita akan ada subfolder bernama admin. Kemudian kita ada beberapa lagi subfolder, contohnya adalah CSS. Maknanya kalau kita download file ini ataupun kita save file ini, kita mesti simpan dia di dalam subfolder CSS. Kemudian jangan lupa tadi kita ada gambar ya. Tadi gambar cikgu letak dalam root. Sepatutnya kita letak dalam satu folder yang mungkin namanya image. Ya. Jadi file header ini kita pindahkan dia masuk dalam image. Jadi apabila kita masukkan dia dalam image, jadi dia tidak berada pada root. Bila bukan berada pada root, kita bagi tahu nama dia berada pada image dan barulah nama file itu. Ini cara menulis dia ya. Okey, dan kita save. Kalau kita lihat, okey, buang source code ini. Inilah dia ya. Kalau tadi kita tak tulis yang ini, okey, kita save. Maksudnya dia tak jumpalah file tu. Dia akan hilang lah. Ya. Okey. Baik. Jadi beberapa folder dari masa ke semasa mungkin kita akan tambah folder ataupun sub-sub folder ya. Jadi kita punya root adalah aplikasi Azmi, itu adalah folder utama ataupun root. Kita punya subfolder adalah admin, CSS, image dan satu lagi halaman ya. Okey, halaman. Begitu juga dengan subfolder admin. Nanti dekat dalam dia pun ada CSS, dia pun mungkin ada image dan satu lagi dia ada halaman. Nama ini nama yang cikgu guna. Kamu boleh gunakan nama lain. Tapi oleh kerana mungkin hari ini nak senang follow cikgu beberapa hari ini, beberapa minggu ini, kamu ikut dahulu nama-nama yang cikgu pakai ini. Apabila kamu dah faham betul nanti, kamu boleh gunakan nama-nama lain ya. Okey, baik. Cikgu akan gunakan beberapa subfolder. Di dalam subfolder pun masih boleh ada folder. Subfolder yang kedua dan seterusnya. Maksudnya ada banyak layer subfolder ya. Okey, so untuk hari ini, sekarang ni kita sudah ada beberapa file. Okey. Baik, sekarang ni kita ada file index.txt yang asal tadi index.php ya. Kemudian kita ada laman 1 dan style.txt. Apabila kita buka, okey, contoh index.txt ya. Okey, cikgu akan terangkan. Ini adalah pautan kepada CSS. Apabila file CSS nanti kita letak dalam subfolder CSS. Okey, kejap ya. Kita kena bagi tahu ada subfolder CSS, barulah ada file tersebut. Okey, kalau kita tak letak titik ni pun boleh. Kalau nanti dia tak keluar, kamu letak titik ya. Kalau 2 titik maksudnya
dua kali ataupun layer yang dua atas ya. Okey, kamu boleh letak satu titik ataupun dua titik. Tapi ikut cikgu sekarang satu titik ya. Dua titik nanti apabila kita pada admin, kamu nak panggil file pada root, yang itu kita akan guna dua titik. Okey, sekarang ni kita guna macam ikut yang cikgu buat ini ya. Okey, baik. Di dalam body, kita akan gunakan dua segmen, iaitu segmen nav dan artikel. Apakah dia nav dan artikel ya? Nav dan artikel ini adalah nama kepada zone dalam coding HTML5 ya. HTML5 dia ada header, ada footer, ada subbar, subline, ada aside, ada artikel, ada section dan sebagainya. Tapi untuk hari ini cikgu gunakan dua sahaja, nav dan artikel. Jadi nanti kita punya paparan ini dia akan jadi dua segmen, iaitu segmen di sebelah kanan dan segmen di sebelah kiri. Ada dua sahaja ya. Kalau kita nak tiga, kita mungkin ada aside, artikel, aside. Yang ini header, yang bawah footer dan sebagainya. Tapi supaya nampak mudah, cikgu tak nak kamu susah-susah untuk fahamkan yang kelas cikgu ini. Jadi cikgu gunakan dua bahagian saja, iaitu nav dan artikel. Siapa yang akan menentukan sifat-sifat kepada nav dan artikel ini adalah CSS. Sekarang kita lihat CSS. Okey, body adalah seluruh ruangan putih ini adalah body ya. Okey, site nav, okey, ia akan merujuk kepada nav, iaitu ruangan yang berada di sebelah mana tadi hilang. Di sebelah yang kita nak isytiharkan sebagai nav ya. Okey, siapa yang akan menjadi nav? Dia kata nav ni berada di position left ya. Sebenarnya itu sebelah kiri ya. Okey. Okey, dia punya ketinggiannya 100%. Maksudnya seberapa tinggi kita punya player web ini. Dan bukaannya 200 pixel. Okey, untuk mengenali pixel, dia bergantung kepada kita punya screen monitor kita. Biasanya laptop kalau yang kecil tu screen dia tu adalah 800 pixel. Kalau yang jenis besar sikit mungkin 1280 pixel. Kalau kamu gunakan PC yang sangat besar, yang lebar, mungkin sampai 1900 dan sebagainya. Jadi 200 pixel ini ruangannya adalah kecil sahajalah ya. Okey. Mungkin dia sehingga hujung perkataan pagi inilah ya, macam tu ya. Okey. Apa yang ada dalam kita punya bahagian nav itu, dia ada anchor ataupun pautan. Ini kita namakan sebagai menu ya. Ini adalah untuk menjadikan kita punya nota ya. So kita ada anchor. Kemudian kalau kita scroll pada kita punya menu tu, dia akan keluar warna. Okey, warna lain ya. Ini hover kita panggil. Kemudian bahagian dalam itu akan menjadi content lah. Ini adalah bahagian, okey, lajur 1, lajur 2 ni. Contohnya kalau kita ada dua bahagian ini kita panggil lajur 1, yang dalam ni lajur 2. So kita ada dua lajur saja. Baik, macam mana kita nak apply yang ini? Yang pertama, kita override file index yang ini dengan file index txt ni ya. Okey, cara override dia ialah kamu save as, pilih. Okey, kalau dia tak keluar, kamu tukar dia menjadi PHP ya. Tadi index txt, jadikan dia index php ya. Okey, kemudian kamu save, dia akan override ataupun replace file yang ada itu. Okey. Kemudian jangan lupa style.txt ni kita akan save as juga ke dalam folder CSS. Nama file itu style sambungannya CSS. Okey, kita akan buat beberapa lagi file CSS. Nanti cikgu akan bagi dan kamu akan save ya. Okey. Untuk pengetahuan kamu, dalam silibus sains komputer, kita tidak diajar mengekod CSS. Jadi, cikgu bagi sahaja kepada kamu file CSS ni. Kamu study sendiri dan tidak ada keperluan untuk kamu hafal.
dia punya nama-nama semantik ini ya. Ini nama semantik dia. Sidebar, aside, content, footer, header, artikel dan macam-macam tu kamu tak perlu hafal ya. Behavior dia pun kamu tak perlu tahu. Margin ataupun nak guna height ke wide, position, index, ada index top, left, right, bottom dan sebagainya tu kamu tak perlu ya. Kamu cuma perlu apply dan kamu faham sikit-sikit untuk tujuan modified lah ya. Okey. So, cikgu dah apply dua ni. Okey. Oleh kerana di dalam indeks kita ni belum ada apa-apa, jadi kita boleh tuliskan beberapa perkataan dahulu ya. Kamu tulis kat situ menu utama. Untuk yang artikel tu kita katakan kat sini selamat pagi lah macam tadi ya. Selamat pagi. Okey, save. Jadi apabila kita refresh, kita akan dapat dua lajur itu, iaitu lajur yang berwarna oranye ini dan lajur berwarna putih ini. Nanti di sini ada menu-menu dan sebagainya. Bila kita klik menu tu, dia akan keluar paparan di sini. Ini adalah yang paling senang sekali ya nak buat. Jadi oleh kerana antara muka ini dia mengikut apa yang kamu telah buat masa tingkatan 4 dahulu, nanti kamu ubah suai lah. Tapi untuk kelas cikgu sahaja cikgu gunakan antarmuka yang mudah ini ya. Supaya cikgu boleh ajar konten ni mengikut keperluannya. Kalau tidak nanti kita lama sangat nak design antarmuka ini ya. Okey, ini antarmuka yang paling senang sekali nak buat, iaitu 2 layer. 2 layer ataupun 2 column ya. 2 column interface. Baik, kamu boleh lihat banyak lagi antarmuka seperti ini.